ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian, Allah menghantar nabi-nabi untuk mengajak manusia kepada Allah. Inilah kerja yang paling Allah suka. Dia pilih di kalangan manusia orang yang baik. Dan Allah tahu siapa baik, siapa tak baik. Allah tahu apa yang ada dalam hati manusia, apa yang manusia simpan dalam hati dia. Setiap manusia Allah tahu. Jadi Allah tahu siapa yang baik hatinya. Di kalangan yang baik hati ni Allah pilih dia jadi Nabi. Jadi Nabi-Nabi ni orang yang baik, dijadikan oleh Allah Nabi, dijadikan lebih baik lagi. Dia dah baik dah. Jadi mereka ni suruhan Allah. Allah jadikan mereka wakil dia. Kerja mengajak manusia kepada Allah tu kerja Allah. Allah tak buat apa lain. Allah tak solat, Allah tak puasa, Allah makan tak ada, minum tak ada, tidur tak ada. Allah menguasai seluruh alam ni sendiri. Semua boleh berjalan. Jadikan malaikat lah suruhan dia buat kerja. Nah, tapi bayangkan semua orang, Allah tahu hati dia. Itulah Tuhan. Tiada orang tahu hati orang. Kata manusia tak tahu hati dia pun dah tak tahu. Apa lagi hati orang, apa yang ada kat hati orang. Allah tahu semua. Semua hati. Sama ada kamu cakap kata Allah atau kamu simpan, semua Allah tahu. So Allah tahu siapa yang baik. Kita tak boleh nak tipu, walaupun kita usaha untuk tipu. Macam di padang mahsyar, kata orang tu, kami buat semua ni untuk sukakan kau ya Allah. Dia sebenarnya nak tipu Allah. Yang dia buat tu untuk sukakan Allah. Allah kata kamu tipu. Kamu buat ni untuk dapat nama. Aku dah bagi kamu nama di dunia. Aku buat orang panggil kau syuhada. Kau dah dapat dah apa yang kau nak di dunia. Sekarang ni kau masuk. Jadi Allah tahu tuan. Kita memang suka nak cuba tipu Allah kan. Di sini pun kita cuba tipu dia, di akhirat kita cuba tipu dia. Tapi Allah tahu. Jadi kita tak salah berusaha nak tipu. Jadi kita boleh tipu manusia semua ni, tapi kita tak boleh tipu Allah. Jadi Allah pilih orang yang hati dia benar. Hati orang yang tak suka tipu. Orang penipu ni Allah tak hidayah. Kata orang yang penipu, Allah tentu sekali tak pilih dia jadi Nabi. Kaum-kaum yang suka menipu tak boleh dipilih jadi Nabi. Bertentangan. Jadi orang yang dipilih oleh Nabi ni orang yang tak menipu. Nabi SAW tak pernah menipu. Orang panggil dia Al-Amin. Ya Allah. Kan?
Bila dia mula ajak orang kepada Allah, penipu. Panggil dia penipu. Kau menipu Muhammad. Sebelum tak pernah. Dia terkenal sebagai orang tak pernah tipu. Tentulah dia tak tipu juga. Baru tiada Tuhan melainkan Allah. Tapi bila sebut tiada Tuhan melainkan Allah, dah. Daripada tak penipu, jadi penipu pula. Itu menunjukkan manusia ni dia tak suka yang benar. Dia tak suka tiada Tuhan melainkan Allah. Dia suka banyak Tuhan. Dan Tuhan tu tak boleh buat apa yang dia suka. Supaya dia boleh buat apa dia suka. Kalau Tuhan tu boleh, yang boleh buat, dia tak boleh buat lah apa dia suka kan. Bagi azab kat dia, pukul dia, dia boleh. Dia mau Tuhan dia tak boleh buat apa. Macam batu. Supaya dia boleh buat sukati. Manusia ni, dia suka buat sukati. Mana dia nak Tuhan yang boleh buat? Dia tak nak. Kan? So, dia banyak buat Tuhan yang tak boleh buat. Tak boleh dengar. Tak boleh cakap. Tuhan dia tu dia buat ada mata tapi dia tak boleh lihat. Kata Allah, dia ada mata tapi tak boleh lihat kamu. Dia ada mulut tapi tak boleh cakap. Dia ada telinga tapi tak boleh dengar. Itu Tuhan kamu. Yang kamu pilih sebagai Tuhan. Kamu tak mau pilih saya, aku, kata Allah. Yang maha mendengar, maha melihat. Sebab sebenarnya manusia ni bertuhankan nafsu dia sebenarnya. Sebenarnya betul. Dia buat tu hanya nak mengubah yang dia nak percaya Tuhan. Jadi dia pilihlah buat Tuhan yang tak boleh cakap, tak boleh bagi perintah. Ada Tuhan batu tu boleh bagi perintah? Tak ada. Kalau Tuhan boleh bagi perintah, tak maulah dia. Dia mau buat suka hati. Sama ada bertuhan dengan bahala, sama ada bertuhan dengan duit. Orang yang tak percaya Tuhan semua tu, dia percaya dia mau buat suka hati. Langsung tak ada Tuhan. Yang buat Tuhan tu, dia hanya Tuhan tu untuk dia minta apa dia nak. Ada perintah apa Tuhan tu bagi kat dia? Ada. Tuan-tuan bahala tu ada bagi perintah. Itu sebab suka Tuhan. Ini Tuhan apa yang minta. Ini Tuhan nak dapat anak. Ini Tuhan nak berniaga maju. Ini Tuhan yang buat orang bayar hutang dia. Macam Sufian sekarang banyak hutang. Bukan hutang, orang hutang dia. So nak buat orang tu bayar. Dia ada Tuhan dia. Satu Tuhan dekat bahala. Sufian yang kata kau sembah Tuhan ni. Tuhan ni boleh buat orang bayar hutang dia pada kau. Hutang kau pada dia. Hutang dia pada kau. So Sufian pergi tu. Yang ni pula kau nak anak. Ini Tuhan dia. Anak. Yang anak lelaki, yang ini anak perempuan ni. Kau nak berniaga laris, ini Tuhan. Jadi banyak Tuhan lah. Ini Tuhan bagi buruk. Destroyer. Ini Tuhan buat macam-macam. Sebenarnya Tuhan dia untuk minta apa dia nak. Dan dia buat Tuhan yang tak boleh buat apa. Untuk dia boleh buat suka hati. Manusia tak suka sangat disuruh. Tak suka buat apa orang suruh dia buat. Dia tak suka. Saya tak nak. Sebab itu anak tak suka disuruh oleh bapa, mak. Semua melawan. Sufian hantar anak dia jadi hafiz kan. Ingat dia jadi baik lah anak tu. Dengar cakap dia. Anak dia. Sufian kata buat gas. Sufian pun tak buat gas. Jadi manusia ni tak suka disuruh. Dia suka buat apa dia nak. Jadi nafsu manusia ni adalah Tuhan. Macam Rashidi tu bertanya dia. Rashidi suka disuruh. Samad pun tahu dia tak suka disuruh. Dia suka suruh orang dia.
Disuruh. Jadi manusia ni memang tak suka perintah Allah. Tak suka baca Quran tu. Quran tu nak tahu apa Allah mahu, apa perintah Allah kena buat kan. Saya tak mahu. Allah suruh saya. Saya mau buat apa saya mahu. Saya suruh. Rashidi tu kuat nafsu dia tu. Nampak kecil tapi bertuhankan nafsu dia, ikut nafsu dia. Apa nafsu dia? Ingat dia baik sangat. Itu sebab dia marah kadang kalau ditegur. Kalau disuruh, Rashidi Samad Samad tahu. Jadi kita ni memang tak suka disuruh. Siapa pun tak suka. Mak kita ke, bapak kita, Allah ke, semua tak nak. Jadi kita boleh agak lah. Kalau kita tak suka disuruh, memang kita agama tak ada. Agama tak ada. Mana nak ada agama? Tak suka disuruh. Suka buat sukati. Jadi Allah suruh kita banyak. Pertama sekali kena mengucap, mengaku. Itu mengaku. Dia pun tak nak. Bilion manusia di dunia ni tak nak. Sikit yang mengucap. Yang mengucap tu pun tak nak taat dia. Yang 1.6 bilion mengucap tu, yang dikata orang Islam di dunia tu, tak suka buat apa yang Allah suruh. Orang menyembah berhala tu, bukan dia tak tahu sebenarnya Allah ni Tuhan. Cuba tanya dia, siapa jadikan langit dan bumi ni? Apa jawab dia? Allah. Sama. Tuhan Allah. Kenapa dia boleh jawab? Sebab dia tahu sebenarnya yang jadikan langit dan bumi ni tak ada siapa, melainkan Allah sebenarnya. Dia orang tahu. Tapi mau dia taat Allah? Mau sama? Kau tahu tak yang menjadikan langit dan bumi ni Allah? Tahu kan? Semua orang tahu. Hatta kata Allah, wahai Muhammad, kau tanya penyembah berhala tu. Allah beritahu dalam Quran, siapa jadikan langit dan bumi? Pasti dia akan jawab pada kamu, Allah. Yazid, ingat dia iman kuat lah tu. Bila ditanya siapa jadikan langit dan tu, Allah. Siapa bagi anak? Allah. Yazid ingat dia memang iman kuat lah. Semua Allah. Rupanya penyembah berhala pun jawab Allah. Jadi orang boleh jawab semua ni, kanak-kanak kecil ke, orang penyembah, orang sebut Allah, Allah ni bukan makna dia iman kuat. Allah. Itu tak ada kat hati dia, ada kat mulut dia. Yang Allah buat itu semua kat mulut. Kat mulut ni tak diterima. Yang mau diterima oleh Allah kat hati. Sebab bila Allah ada kat hati, baru datang taat. Penyembah berhala tu Allah tak ada kat hati dia. Sama macam orang Islam ni yang mengucap kalimah. Sebab itu orang Islam pun tak taat. Yang taat ini, orang yang ada Allah, tiada Tuhan melainkan Allah ni kat hati dia. Dan dia akan taat tu bukan suka hati pula. Ikut suka Allah. Cara Muhammad SAW. Dan dia, niat dia buat tu pula bukan ikut suka hati. Nak dapat ini, nak dapat itu. Saya taat ni, perintah Allah, cara Nabi, saya dapat syurga. Tak boleh. Saya buat ni supaya dapat pahala. Tak boleh. Saya buat ni supaya saya tak dapat penyakit. Saya buat ni supaya saya tak dapat ni. Tak boleh. Kena niat nak buat dia suka. Sehingga dia suka pula tu. Itu dia punya taat perintah Allah, cara Allah suka, dengan niat nak suka ke Allah, sehingga Allah suka. Itu yang bila sehingga Allah suka tu, maka di situlah namanya istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Jadi dalam sehingga suka tu manusia diduga.
diduga buat juga, diduga buat juga, diduga. Sampai Allah suka, Allah jadikan dia kekasih dia. Waktu tu tak dibagi dugaan dah, dibagi hadiah. Hadiah di dunia dan di akhirat. Jadi semua orang yang nak hadiah tu lah, dia orang tak nak taat, dia orang tak nak apa, nak hadiah saja. Nak apa yang diberi pada Nabi Sulaiman tu nak. Macam Hanzalah, dia nak yang dunia tu lah. Kan? Dia tak nak diduga sekarang. Dia tak boleh melalui dapat hadiah tanpa diduga, tak boleh. Kita nak, kita mau terus jadi, tak boleh. Sebab manusia tu sebenarnya dia suka dunia. Kan? Tanya Hanzalah, suka perempuan tak? Suka perempuan. Suka. Jawab. Suka. Kenapa kau suka perempuan? Wallahu alam. Tak nak jawab. Tak? Jawablah. Kenapa kau suka nak perempuan? Dapat main. Main apa? Faham penjelasan? Faham tidak. Jadi daripada muda dia suka perempuan, sampailah ke tua. Bapa mentua Azri sampai tua, mak mentua dia tak nak dah. Sampai kejar mak mentua dia keluar bilik. Dengan telanjang. Malu cucu semua. Sebab dia nak, mentua tak nak dah. Kering dia punya. Jadi bila kering dia sakit. Dari seronok dia jadi pedih. Yang perempuan, yang lelaki tu tak tahu. Dia tahu masuk je. Sufyan. Jadi Sufyan kata, apa jawapan pada dia? Kahwin satu lagi. Doktor kata, kau tak boleh beranak lagi. Bini kau dah 8 . Jadi Sufyan, bini dia pun tak berapa nak. So jawapan dia sekarang, untuk dapat lazat, kahwin satu lagi. Lepas tu bini akan marah, kahwin senyap-senyap. Itulah manusia menyelesaikan masalah dia. Sama ada dia boleh ke tidak ke, dia tak kira. Jadi bapa Tuhan yang manusia ni suka, buat suka hati, lazat. Sebab itu mujahadah bagi manusia ni untuk taat. Berapa ramai manusia yang taat dalam dunia ni? Banyak. Tak ada. Manusia ni tak ada nak taat. Dia hanya boleh taat bila iman ada dalam hati dia. Sebab itulah usaha pertama manusia ni, kalau nak taat, dia kena usaha untuk supaya kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tu masuk dalam hati dia. Kalau tidak, dia memang tak boleh taat. Kalau dia taat untuk dunia. Dia taat untuk dapat pahala. Dia taat untuk dapat syurga. Itu semua tak boleh. Kena taat untuk sukakan Allah. Itu boleh buat bila kalimah ini masuk. Sebab itu usaha pertama kena dibuat oleh manusia ni. Untuk jadi baik, ialah hati dia kena jadi baik. Tak boleh jadi baik dengan ceramah. Pergi masjid dengan ceramah, balik. Mana ustaz yang pandai ceramah lagi, sana, besok kita pergi sana pula. Ustaz, Masya Allah, ceramah, mantap. Pergi sana lagi. Semua seminggu tu, banyak-banyak tempat lah dia pergi. Untuk dengar ceramah. Ceramah tu nama, kalau bukan untuk amal, dia nama lain untuk nyanyian. Kalau dengar ceramah, orang suka dengar ceramah, tapi tak nak amal. Apa dalam ceramah tu, dengar je, dia nama lain bagi nyanyian. Jadi ustaz tu dah jadi penyanyi lah. Sebab itu ustaz yang famous ni, yang banyak orang buat orang ketawa, bercakap, sampai luar tu. Tikar, siapkan tikar. Jadi orang kata ni bagus lah ni. Ramai orang kan. Sebab
Ustaz tu penyanyi sebenarnya. Dia orang tu peminat. Dia orang semua tak minat nak amal, tak minat nak taat. Kenapa mereka semua yang dalam dengar ceramah tu tak minat nak taat? Kenapa? Kenapa sama? Tak ada. Sebab dalam hati dia iman tak ada. Dia boleh taat bila iman ada ke tahap yang Allah mahu. Kalau tidak, tak boleh taat. Dia jadi peminat. Jadi dia orang ni ingat dia dah ada agama pergi ceramah tu. Oh, weh, kau main lagi berserban. Janggut pula. Yang orang ceramah, kita ni puak-puak masjid. Lepas tu dia bercakap yang bukan puak masjid tu. Dia mulalah panggil dia puak masjid. Lah pergi masjid dia. Tapi selain daripada semayang, dia tak buat apa. Semayang dia pun dia tak ingat Allah. Orang yang boleh datang ceramah dengan beg-beg dia kan. Kau main lagi. Beg, apa nak dengar ceramah ada beg buku. Tak salah. Kau ni peminat ceramah, bukan nak amat taat. Tapi semua tipu diri sendiri. Dengar ceramah sana, dengar ustaznya pun ditipu, yang dengar ceramah pun ditipu. Sebab tak ada amal. Akhirat nanti kosong. Tak ada apa yang ada. Saya dengar ceramah yang kau dengar ceramah, kau tak buat apa yang kau dengar. Kenapa tak boleh buat? Iman tak ada. Kenapa iman tak ada? Kalimah tu tak masuk. Kenapa tak masuk? Tak bercakap kalimah tu ulang kali. Lagi. Buat dakwah baru boleh. Cakap kalimah selalu. Buat dakwah pada bukan Islam. Kalau pada orang Islam, itu bukan dakwah. Yang dakwah ni pada bukan Islam sebenarnya. Orang Islam kalau kita cakap agama, itu mengajar dia sebenarnya. Ataupun itulah orang Islam untuk mengajar dia. Kan untuk dakwah dia. Dakwah ni suruh orang mengucap kalimah. Jadi orang jemaah tabligh tak dakwah bukan Islam. Dia kata dia buat dakwah. Jadi dia tipu lah. Ulama dia tipu dia, tipu diri dia, tipu orang lain, semua tipu. Last, tak ada orang iman kuat. Dalam jemaah tabligh ni, tak ada iman kuat sangat. Yang iman kuat Hadraji je. Kerana dia duduk dan mencegah mungkar dengan doa. Hadraji Maulana Inamul Hasan. Tak ada langsung keluar. Macam tu siapa boleh buat? Itu pun bukan iman kuat sangat pun. Tak boleh iman tinggi pun, sebab dia tak mencegah mungkar dengan gash. Maulana Inamul Hasan. Tapi dia beriman, beramal soleh. Dia mencegah mungkar dengan hati. Hari-hari doa. Orang kafir masuk Islam. Bukan doa Islam ni, orang kafir. Amerika, Rusia dulu. Sekarang tak ada doa tu. Tengok. Hadraji tu langsung tak keluar masjid. Hampir. Bila dia keluar je, terus depan Nizamuddin tu senyap. Dia buka, senyap. Masuk dia, zoom. Masuk kereta je, zoom. Bising balik. Begitu punya dia putih pula tu. Saya tengok sendiri, saya ada kat situ. Jadi siapa jemaah tabligh boleh jadi macam Maulana Inamul Hasan duduk dalam. Jadi dosa tak ada dia, hampir tak ada lah. Jadi iman dapat tapi tak keluar, tak hilang. Jadi dia bolehlah naik, tapi yang pergi keluar semua buat maksiat, lepas tu dakwah tak buat, doa tak ada, tak ada. Jadi Tuan Yang Mulia, untuk iman kuat tinggi macam Nabi-Nabi, tak ada jalan lain, kena buat kerja Nabi. Mana Inamul Hasan tu tak dapat iman kuat macam Nabi-Nabi. Sebab dia tak gas seperti Nabi-Nabi. Orang tabligh semua nak jadi macam dia. Nak jadi menjadi duduk je dalam masjid. Tak payahlah keluar-keluar, tak sah kerja. Nak jadi Bayi Wahab, berapa orang boleh jadi Bayi Wahab tu? Kita kena buat kerja Nabi. Di luar kita cakap kalimah, di jalan-jalan cakap kalimah. Hari-hari Nabi-Nabi dari siang sampai malam cakap kalimah. Itu baru
kalimah tu masuk kuat dan buat kerja tu dengan korbankan segalanya. Harta sendiri, diri sendiri, dan tak minta upah untuk kerja tu. Jangan dapat duit. Dapat duit, cinta duit dah masuk. Bukan Allah kalimah masuk. Jadi ustaz-ustaz pergi mengajar, dia dapat duit, dia pun bukan buat ustaz dakwah. Mengajar agama pun tak boleh minta duit sebenarnya. Kerana apa? Kalau dibuat syarat boleh, jadi orang miskin memang tak boleh belajar agama. Agama ni keperluan semua orang, kita tak boleh charge. Kalau masjid-masjid yang kaya, dia boleh bawa ustaz. Masjid surau miskin, mana boleh? Jadi kita tak boleh minta duit kerana agama ni keperluan semua orang. Sebab itu dia tak boleh charge. Tapi ini semua dia orang tak nak ikut lah. Sebab apa? Semua suka duit. Dari yang bukan ustaz dengan yang ustaz, semua suka duit. Iman tak suka. Jadi kalau tak bagi duit kat dia, mana dia datang? Jadi masjid yang kaya 7 hari ceramah. Nak bagi duit pada satu ustaz 100 tak main sekarang. Dulu RM30 ada dulu. Masa saya kecil-kecil, ustaz tu bagi RM30. Naik basikal. Masa tu dulu dibagi untuk tu je lah, naik basikal. Sekarang dah tak boleh. Sekarang rate lain. Satu ustaz dia datang dari Bangi, Mercedes. Orang bagi dia, masjid tu bagi dia 100 kan. Dia kata ni tak cukup minyak saya. Dah kena 300 400. 100 tak boleh. Saya dia terus terang cakap, kalau kau tak bagi, tak datang dia lah. Nah, sebab itu ustaz jarang masuk usaha jemaah tabligh. Tak ada orang nak bayar dia jemaah tabligh. Macam saya ni, siapa nak bayar saya? Hari-hari bayar. Nah, kalau saya minta bayar, Rashidi mesti tak boleh duduk bayar ni. Duit mana ada? Duduk rumah ni pun tak boleh, sewa pun tak bayar. Kita bayar. Anzala mana boleh? Azri mana boleh? Tak boleh, miskin. Yazid mana boleh? Yang boleh samad aja. Dia bagi duit, boleh. Sebab dia kaya. Jadi kalau agama, orang penceramah minta duit, tak adalah agama. Agama ni pula, orang yang tak biasanya, orang yang tak ada duit. Tapi bukan makna orang tak ada duit ni suka agama, tak. Dia mengikut hati dia. Kalau cinta dunia dia banyak, dia tak suka. Walaupun dia miskin. Jadi bapa yang mulia, Allah Subhanahu Wa Taala pilih nabi-nabi ni, orang yang baik-baik hati dia. Allah tahu hati. Jadi manusia ni kalau nak jadi baik, kena ikut nabi-nabi ni. Yang Allah buat dia jadi baik. Apa kerja dia? Tak usah buat kerja lain. Ini semua nak jadi PM. Kerja PM tak boleh buat, iman kuat kan? Tak jadi PM pun boleh masuk syurga. Beria nak jadi PM. Saya sebelum mati mesti sekali jadi PM, kata Anwar. Tapi orang tua ni nak jadi PM sampai mati, kata Anwar. Jadi semua tak payah. Kalau jadilah. Kata Mahathir, jangan nak jadi PM sangat. Macam Anwar ni. Anwar pun marah. Tak jadi PM pun tak apa. Sebab yang penting sangat kerja Nabi, yang semua orang tak nak. Sufyan tak nak. Sufyan pun nak jadi PM je. Parti apa yang dia nak bentuk sekarang tak tahu. Dia nak jadi PM mesti ketua parti. So buat lagi satu parti. Satu lagi parti. Presiden Parti Amanah nak jadi PM. Presiden PKR nak jadi PM.
Presiden Bersatu nak jadi PM, Presiden UMNO nak jadi PM, Presiden PAS nak jadi PM kan. Jadi ada 6-7 contender. Bekas PM pun nak jadi PM dia. Cakap je tak nak. Tapi sebenarnya tujuan tu, jadi tak payah. Kalau tak dapat jadi PM tak apa. Jangan sedih. Jangan duka cita. PM bukan kerja yang baik, yang besar. Nak jadi Presiden Amerika kan banyak contender. Next election November. You rendah Amerika. Pertama contender yang nak jadi PM dalam Demokrat. Menang tu seorang ke. Republican pun seorang. Republican Trump lah. Jadi dia tu nanti lawan Trump. Nak pilih Demokrat tu 6 orang, 7 orang contender. Kena berlawan, nak menunjuk, nak berceramah, nak bagi tahu apa kau akan buat. Jadi tuan yang mulia, mereka nak sangat. Dia anggap itu kerja betul besar. Sebenarnya kerja besar, kerja yang semua orang boleh buat. Tak payah nak apa semua. Nak teruk. Ialah kerja Muhammad SAW, kerja Nabi kita. Kerja yang diberi oleh Allah kepada semua Nabi-Nabi lain, iaitu mengajak manusia kepada Allah. Tak nak. Macam Samad. Dia tak perlu ada PhD nak buat kerja ni. Perlu. PhD tak. Nak jadi lecturer UCSI dia kena master paling kurang. PhD. Tak boleh. Nah. Tapi untuk buat kerja Nabi ni, Hanzalah yang tak ada SPM pun tak betul boleh buat. Kan? Hanzalah tak sedar. Jadi kerja yang paling mulia di sisi Allah, pencipta langit dan bumi, ialah kerja mengajak manusia kepada Allah, yang diberi kepada orang yang baik-baik. Yang maksudnya, jadi orang yang baik ni, Allah suka dia, Allah pilih dia untuk jadi Nabi. Jadi kita kena ikut Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul dan orang yang dipilih untuk buat kerja ni. Di zaman ni Nabi tak ada. Allah pilih saya. Ikutlah saya. Ini Sufyan tak nak ikut saya. Saya puas ajak dia. Sufyan Ampang dan Sufyan Gombak. Dua Sufyan, nama tak baik. Pertama sekali kerana ikut nama Abu Sufyan. Itu salah awal itu. Cuba ambil nama Nasrullah. Taubatan Nasrullah. Dia bukan nama orang tu. Jadi tuan yang mulia, kerja paling baik. Allah kata percakapan paling baik di sisi dia adalah percakapan mengajak manusia kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Jadi kerja mengajak manusia kepada Allah tentulah kerja paling baik. Rashidi boleh buat kerja tu tapi dia tak nak. Sungguh-sungguh dia tak nak. Sampai sekarang dia cari kerja lain yang mana boleh dapat duit banyak. Dia hanya buat kerja Nabi ni bila tak ada kerja lain lah. Bila ada kerja yang banyak duit, tinggal. Dulu pernah dia diuji jual CD nyanyian. Terus dia lupa diri. Lepas tu dia slack. Saya pergi jumpa dia. Datang dia balik. Baru dia bagi peluang persen berapa jual recording kan. Kawan dia. Rashidi dia tak sesungguh. Saya dah tahu dia dulu lagi dia. Sebab itu dia walaupun lama ikut saya, tapi tak iman tak kuat. Sebab tak buat betul-betul kerja Nabi. Rashidi. Kamu ingat? Dan dia rasa dia bagus lah dah lama. Kalau ditegur, kau siapa? Kau tahu apa? Berapa lama kau ikut? Dah. Mulalah bertengkar. Sebab riak saya datang. Yang dapat Rashidi bukan iman kuat, riak sebab lama ikut. Jadi lama ikut tak buat, mana boleh dapat iman kuat? Kalau lama ikut, banyak istimak kita pergi, kita tahu bayan aja lah. Amal tak boleh. Amal apa kita bayan tak boleh. Kita duduk bayan mendengar pun tak boleh. Last jadi peminat aja.
peminat bayan. Pergi Nizamuddin dulu, dia orang letak tip, dia malah nak dengar sebenarnya. Dia nak tidur, dia letak tip semua keliling. Tip sana, tip situ, tip. Masa dulu tak ada ni, kena bawa recorder. Berkhayut semua. Lepas tu dia orang tidur. Nanti boleh dengar dia kata. Arwah Hanim tu, dia tulis. Dia pergi Nizamuddin tu kan tiap tahun kita pergi, banyak ni buku dia. Buku bayan. Ui, banyak dia. Dia dah meninggal lah. Tapi dia takkan dapat amal tu semua bila iman tak ada. Sebab itu asal kerja ni ialah bukan dengar bayan. Asal kerja ni sebenarnya ialah gash, kaki jalan. Maknanya kerja ni akdam, laisa kalam. Sebab bila akdam kita buat kerja macam Nabi, cakap kalimah, ajak orang bukan Islam ucap kalimah, ingatkan orang Islam supaya buat kerja dakwah dan sembahyang, mulut kita akan sering cakap kalimah, telinga kita, dan bila kita niat cakap tu untuk suka ke Allah, sehingga Allah suka, dan korban harta diri kita untuk kerja tu, Allah masukkan kalimah tu nanti, keluarkan cinta dunia daripada hati. Dulu bila Yazid tak keluar, dia cinta bini banyak. Lama dia cakap kalimah, tak masuk-masuk. Sekarang dia keluar 4 bulan lebih dah, baru masuk sikit dia. Ada tinggi sikit, beriman sikit je, tapi puas hatilah. Samat sikit je, puas hatilah. Dia ingat puas hati tu boleh pergi sirat nanti macam angin. Tak, merangkak je. Lepas sirat tapi merangkak. Duri semua kena. Masa itu baru menyesal. Kalau kita beriman beramal soleh, sikit je tahu, kita tak boleh lalu macam cahaya. Orang yang melalui sirat macam cahaya pun macam Nabi pun rasa panas. Apa lagi Samad. Tapi Samad pun tak kisah. Dan Yazid lagi lah tak kisah. Saya bilang kat dia, ni cinta bini banyak, bau ni keluar, bau hilang sikit lah. Lepas balik nanti datang balik dia, hilang balik iman tu. Itu pulang dia, pilihan dia lah. Bukan kita boleh paksa dia kan. Dia tak nak. Dia bila dengan keluar cinta bini tak boleh hilang, cerai. Bila cinta anak tak boleh hilang, sembelih. Allah suruh lah, bukan Nabi Ibrahim dah. Nah, sembelih. Allah tengok ni cinta anak tak boleh. Untuk Nabi-Nabi ni sikit pun cinta tak boleh. Yang orang biasa boleh kurang sikit tak apa. Tapi Nabi-Nabi tak mau clear. Dia mau solid untuk Allah. Bila dia tinggalkan Siti Hajar tu, hilang cinta bini dia. Kan? Dia cinta bini dia, dapat anak kan? Cinta dia. Tapi anak tu dia tak boleh tunggu. Jadi Allah kata sembelih, perintah dia. Dia nak buat tak? 3 kali mimpi. Bagi tahu aku sembelih kamu. Buatlah ayah kata Ismail. Ini semua dari Allah. Kau dapati aku orang yang sabar. Terus buat. Bila buat, Allah kata, wahai Ibrahim, kami telah terima. Kamu tak payah nak sembelih. Allah buat dia tak boleh sembelih anak dia. Kami telah terima. Kenapa Allah cakap begitu? Sebab dia dah taat, dia mau taat. Sama ada anak dia mati ke tidak, itu bukan maksud Allah duga tu. Allah duga perintah tu bukan supaya Ismail tu mati. Dia nak bila taat aja, cinta tu keluar. Cinta pada anak tinggal Allah saja. Ini kata Allah betul. Ini kalau kita tak mau buat itu, Allah tak boleh masuk. Tuan, walau kita cakap kalimah banyak, tapi kalau tak cakap kalimah tak boleh lah. Jadi sebab itu kita kena dakwah, cakap kalimah, dakwah bukan Islam. Jadi dalam zaman sekarang ni, masa kita dah tak boleh cakap kalimah lagi dekat orang kan. Kena 1 meter. Jadi kita boleh doa je, cakap. Jadi tak boleh Assalamualaikum, suruh keluar. Nanti dia orang semua bilang kita penyebar lah.
Corona. Dia orang takut sangat ni. Itu polis. Ini masalah mati dan hidup. Kita bukan masalah mati dan hidup, masalah syurga dan neraka. Ini beza. Orang biasa ni, hidup mati ni penting. Mesti mau hidup. Tak boleh mati. Tapi itu tak betul. Mesti mati. Jadi corona ni sangat takut. Tapi Allah dia tak takut. Sebab apa? Dia tak takut syurga neraka. Benar. Inilah sebabnya dia orang semua pastikan tengok kita jangan buat dia orang mati. Jangan bercakap dengan orang. Jangan pergi gas. Jangan berkumpul. Jangan Jumaat. Jangan solat Jumaat. Jangan solat Jumaat. Jangan solat Jumaat. Semua dibuat. Memanglah. Itu sunnah Nabi ada. Tapi maknanya dibuat kerana manusia ni umumnya takut mati. Bila Abu Bakar radhiyallahu anhu suruh Umar radhiyallahu anhu, kita pergi serang. Dia cakap kat Umar, ini bukan masalah hidup dan mati, masalah syurga dan neraka. Allah. Okey tuan gas.